Saya terkejut dan tengok-tengok saya geleng kepala. Khabar terbaru saya terima apabila Tan Sri Muhyiddin yang sekarang ini beliau berdepan dengan 3 pertuduhan. Pengubahan haram, wang membabitkan dana sekitar 200 juta yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Tapi kabarnya dia dah mohon pula pasport untuk dikembalikan padanya untuk sementara waktu. Itu hari dah pergi ke London untuk bercuti serta keluarga. Tapi sekarang ni katanya dia nak ke Bangkok untuk menghadiri majlis perasmian Piring Kau, itu restoran yang dikalikan oleh seorang rakyat Malaysia. Saya kata itu bukan satu benda yang penting. Bukan penting saya. Katanya individu tersebut rapat dengan beliau dan membuka sebuah premis makanan halal di Bangkok. Sebab itu dia kata dia mahu saya hadir di majlis itu. Itu merupakan alasannya dalam affidavit untuk meminta yang menyokong permohonannya untuk mendapatkan pasportnya. Persoalan sekarang ni kena fikir juga, menantu yang tak balik-balik tu macam mana? Takkan tak jumpa di London, tak tahulah. Bawa balik menantu dulu. Kalau tidak menimbulkan 1000 persoalan. Saudara, kabarnya permohonan untuk mendapatkan pasport itu telah difailkan oleh Tuan Chetan Jetwani and Company pada 31 Januari lalu. Itu 8 hari, seminggu lepas saya. Dan katanya dia berhasrat untuk pergi ke Bangkok pada 15 Februari ini dan kembali ke tanah air pada 21 Februari. Saya rasa begitu. Kadang-kadang sekarang ni rakyat tengah marah, rakyat ada yang kecewa bila pengampunan Sri Najib belum lagi tuntas. Tiba-tiba dalam keadaan begini, kalau dilayan saudara, tak tahulah, saya tak boleh nak cakap banyak. Dan katanya hanya kerana kawan dia buat meniaga di Bangkok. Dan sejak beliau didakwa katanya dia tak dapat jumpa mereka. Kalau mereka nak datang, datanglah, apa ada masalah. Tan Sri Muhyiddin masih bebas di negara kita. Bukan ada dikurung macam Sri Najib, di belakang tabir besi. Tapi nak pergi ke luar negara mengikut perundangannya apabila mahkamah memutuskan pasport jadi tahan. Hormatilah keputusan mahkamah. Kerana sebenarnya dia tidak mempunyai hak keistimewaan untuk mendapatkan pasport tersebut. Itu kes Tan Sri Muhyiddin. Ini satu lagi, saya juga agak terperanjat apabila ketua pengarah, itu ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya sudah pun menyerahkan notis. Itu mengikut Seksyen 36 Akta SPRM 2009 kepada Datuk Mizran dan Tan Sri Mokzani, itu anak Tun Dr. Mahathir, supaya mereka mengisytiharkan notis pengisytiharan harta yang mereka miliki. Dia katanya sehingga saat ini belum dapat lagi. Sehingga kini SPRM masih menunggu notis pengisytiharan daripada 2 ahli perniagaan terbabit. Jadi kalau tak buat pengisytiharan dalam tempoh yang ditetapkan, kedua mereka boleh dituduh gagal mengisytiharkan harta. Dan senasiblah dengan Tun Naim. Bila SPRM buat tindakan begitu, jangan pula dianggap sebagai satu kezaliman. Jadi menurut Tan Sri Azam Baki, dia kata banyak perkara lain dalam skop siasatan kes tersebut. Dan pengisytiharan harta adalah salah satu daripada proses siasatan. Berilah kerjasama. Saya kena ingat saudara, Mizan dikendaki mengisytiharkan segala aset alih dan tak alih yang berada dalam pegangannya, sama ada di dalam atau di luar negara, dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis yang telah pun dihantarkan. Sementara itu, Tan Sri Mokzani pula mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Keganasan, itu AMLA TFUAA 2021. Saya berharaplah agar kedua-dua anak Tun Dr. Mahathir ni berilah kerjasama dengan mengisytiharkan berapa harta anda. Apa ada masalah kalau benda itu anda miliki anda dan diperoleh dengan perniagaan, tak perlu takut. Berani kerana benar, takut kerana salah, saudara. Baik, saudara, itu seketika tentang apa yang berlaku di Tan Sri Muhyiddin, dari Mokzani, yang masih lagi sebelum dari Cina ni macam-macam cerita yang saya dengar. Dan terbaru hari ini peguam bela Datuk Seri Najib, iaitu Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah, dalam satu sidang akhbarnya dia telah pun mengatakan
bahawa pihaknya dijangka membuat permohonan. Sekali lagi, permohonan kali kedua untuk Majlis Pengampunan dapatlah memberi pengampunan kepada Datuk Seri Najib. Kerana katanya yang dituntut adalah bukan keputusan tetapi sepanjang perbicaraan katanya bahawa Datuk Seri Najib tidak mendapat keadilan dalam perbicaraan. Kena ingat saya. Pihaknya menuntut keadilan dalam perbicaraan. Jadi dalam sidang media tadi, itulah Saudara Abdul Hamid. Saya rasa begini ajalah. Untuk saat ini tak sepatutnya lah Tan Sri Shafie membuat sidang media dan sebagainya. Jangan mengeruhkan keadaan. Kerana saat ini gerakan kempen tanda tangan terhadap pembebasan Datuk Seri Najib sedang dijalankan. Sebagaimana malam semalam saya mesyuarat, penyelarasan, don-don di seluruh negara sedang digerakkan untuk mengumpul sekitar 1 juta tanda tangan warga memohon jasa baik tuanku untuk menimbangkan pengampunan terhadap Datuk Seri Najib. Kita tahu bahawa ini juga akan ditentang oleh puak-puak macam Bersih, mereka yang konon-kononnya nak menegakkan keadilan. Jadi saya rasa apa-apa saja tindakan tak perlulah dihebahkan. Lakukan tindakan sebaik mungkin. Saya bersetuju macam mana malam semalam juga Majlis Penerangan Kempen Rayuan Pembebasan Datuk Seri Najib bersama UMNO bahagian Bangi. UMNO bahagian Bangi telah pun berlangsung malam tadi. Jadi saya melihat bahawa UMNO bahagian Bangi yang dipimpin oleh Datuk Seri Zahidi, Mat Zain, ini merupakan cara yang terbaik. Dan itu adalah merupakan bahagian pertama di seluruh negara yang memulakan langkah. Sebab itu tindakan Ketua UMNO bahagian Bangi, itu Datuk Muhammad Zaidi Mat Zain, ini satu langkah yang baik. Panggil ahli-ahli UMNO, beri penjelasan. Lebih-lebih pada ketua-ketua cawangan, pada ahli UMNO, supaya warga faham. Masalah sekarang ni ramai yang tak faham persoalan isu pengampunan Datuk Seri Najib, isu perbicaraan Datuk Najib. Jadi undanglah siapa saja yang pakar, bukan mempertikaikan. Saya harap begitulah saya. Sebab itu saya juga bersetuju dengan pandangan daripada sahabat saya, itu Saudara Ghulam Muzaffar selaku Ketua UMNO bahagian Batu merangkap Ketua Penerangan UMNO Wilayah Persekutuan. Jadi katanya sejak perkabaran Lembaga Pengampunan membuat keputusan ke atas rayuan bosku seminggu lalu, mereka yang membenci Datuk Seri Zahid Hamidi mulalah menangguk di air yang keruh, terutamanya bagi mereka yang masih mempunyai personal vendetta dengan Yang Berhormat Presiden Parti UMNO. Sebenarnya kemurungan, bahkan termasuk juga psikosis, obsesif, kompulsif dan keresahan memang dirasai oleh warga UMNO. Tapi tak sepatutnya mereka menyerang Presiden UMNO. Saya dah bercakap dah 2-3 hari, 3-4 malam. Mungkin anda bosan, tapi saya perlu menjelaskan. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Ghulam Muzaffar bahawa yang membuka ataupun yang mahukan Datuk Seri Najib disiasat adalah Dr. Mahathir, rejim Pakatan Harapan 1.0 yang membenarkan perbicaraan dijalankan waktu era rejim Tan Sri Muhyiddin. Kemudian yang berlakunya pemenjaraan Datuk Seri Najib adalah era kepimpinan di mana UMNO-nya di Perdana Menteri, itu Datuk Ismail Sabri. Tetapi di saat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid Hamidi berusaha untuk mendapatkan pengampunan, cuma dapat setengah daripada sepenuh kendaknya. Datuk Seri Zahid yang diserang. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diserang. Saya rasa ini tak betul ni. Jadi kita perlu memberi penjelasan kepada warga supaya mereka faham apa sebenarnya di sebalik kisah pemenjaraan Datuk Seri Najib. Sebab saya melihat sekarang ni, saudara, masih ada lagi pihak yang suka hantuk-hantuk. Saudara, hantuk-hantuk. Kononnya, baru waktu Datuk Seri Zahid Hamidi memanggil semua 191 ketua-ketua bahagian untuk diberi penjelasan. Saudara, dah 3 hari dulu, ada pula mengatakan bukanlah 191, tapi 145 saya yang hadir. Artinya ada lebih kurang dalam 46 ketua-ketua bahagian tak hadir. Kononnya mereka tak setuju, mereka tidak menghormati Presiden dan tidak bersetuju dan mahu supaya pimpinan UMNO ditukar dan sebagainya.
Saya kata dalam keadaan begini, cuba saudara dengar. Hayati kenyataan Siswa Agung UMNO, Datuk Ashraf Wajdi semalam apabila beliau dihujani dengan persoalan itu oleh warga media. Semalam dia nyatakan, saya minta VT tolong pasangkan VT kenyataan saudara ini Ashraf, Datuk Seri Ashraf Wajdi saya.